Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasirul mu'minin wa musabbitul mujahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma syarah lana sudurana wa sir bihi umurana wahlul uqdatan min alsanina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zuqna fahma walhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Surau, yang berbahagia Tuan Haji Azmi Jaafar, yang diraikan Tuan Imam Tuan Bilal, yang dihormati para jemaah ahli tangkuasa, para hadirin hadirat, guru-guru muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalani kehidupan kita ini berlandaskan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengharapkan bahawa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita cuba dan juga berusaha untuk memperkemas dan menambah keimanan kita. Dan kita juga memohonkan Allah SWT agar Allah meleraikan kekusutan jika ada menyebabkan kita tak faham. Ya, kerana ilmu tu bukan daripada saya, tapi ilmu tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan masuk pada tajuk yang baru, itu berkenaan dengan mandi sunat. Mandi sunat yang mana kita selesai membicarakan tentang sunat mandi wajib lah. Kita selesai membicarakan tentang mandi wajib. Okay, daripada sebab mewajibkan mandi, fardu mandi kan, dan juga sunat mandi. Okay. Suka saya nak sebut semula di sini sebab-sebab mandi itu. Yang pertama kerana jima', kedua kerana keluar air mani. Sebab jima' ni bila syafah masuk, penuh tenggelam syafah tu kan, dia berjunuk lah, dia tu. Kedua keluar mani, khayal seorang-seorang keluar mani walaupun tak bersetubuh lah. Yang pertama jima' bersetubuh. Dikira bersetubuh itu apabila tenggelamnya topi keledar tu, ya. Dan dikira berzina pun begitu juga. Dan orang berzina ni kena tengok betul-betul kepala tu masuk atau tidak. Kalau kepala tak masuk, tak kira berzina, dia akan beralih kepada hukum ta'zir. Dia hukum ta'zir, dia ada hukum hudud, hukum ta'zir. Dan satu lagi hukum manusia. Contoh kalau langgar traffic light, okay, itu hukum manusia lah. Okay. Jadi dia ada hukum hudud dan hukum ta'zir. Okay. Hukum ta'zir ni hukum manusia lah, sorry ya. Ta'zir ni hukum yang sama dengan hudud lah. Okay. Antara hukum hudud ni secara berzina, menuduh fitnah orang berzina, minum arak, okay, berjudi kan, itu semua kena termasuk hukum hudud. Okay, bunuh orang itu hukum qisas, okay, hukum qisas, hukum balas.
Dan bunuh dengan bunuh, cedera dengan cedera, potong telinga kanan, potong telinga kanan, terpotong telinga kiri, terpotong telinga kiri. Begitu. Itu qisas. Ya. Jadi selain daripada hukum hudud, dia hukum ta'zir. Ta'zir ni denda lah. Yang saya contoh, bawa laju. Dalam Islam dia tak ada hukum menggunakan wang, sebab wang ni boleh dikuasai orang yang berada. Contoh, kalau dia buat laju, turun kereta, pumping 10 kali. Tak, orang kaya buat tak, malulah dia. Jadi malu tu merakumi orang kaya dan orang miskin. Bila kena pumping buat laju turun tepi jalan pumping 10 kali. Dia kaya tak kaya ke, pumping 10 kali. Atau penjara, ta'zir ni. Contoh dia berdudukan saja kan, tak buat apa, dia bukan ta'zir. Itu boleh hukuman penjara lah. Dia tak termasuk hukum hudud lah. Okay. Keranalah ada setengah pihak tu berusaha supaya ada beberapa hukuman. Yang pertama, sebab kita sekarang ni hukuman Islam ni ada beberapa hukuman saja, iaitu dia ada sebab tak kurang daripada 3 sebatan. Kalau sebatan, kalau denda tak lebih daripada 3,000. Gitu. Tak 3,000 kalau denda lah. Kalau penjara tak lebih daripada 3 tahun, macam tu lah, tak ingat dah. Kalau rotan tak lebih dari 3 sebatan rotan. Itu yang undang-undang Islam yang ada kat negara kita lah. Undang syariah yang ada dalam negara kita. Sebenarnya ada di sana ni, tapi tidak dikembangkan. Macam kata tak boleh nak buat, sebenarnya dah ada. Contohnya undang-undang keluarga tu kan. Itu undang-undang yang amendment dia tu memang undang-undang Islam lah, berkaitan hukum Islam lah, hukum keluarga tu. Dan ada beberapa hukum lain lah yang bekalkan untuk undang-undang syariah tu. Tak lebih daripada 3 tahun penjara. Contoh kalau orang tu berzina kan, nak macam mana? Nak denda ataupun nak penjara, contoh gitu kan. 3 tahun saja. Kalau denda tak kurang dari 3,000, tak lebih dari 3,000. Kalau penjara tak lebih 3 tahun. Kalau denda tak lebih 3,000. Kalau sebatan rawatan tak lebih daripada 3 sebatan rawatan saja. Lepas tu dalam Islam, sebatan rawatan Islam ni bukan macam penjara sekarang, tapi saya fahamkan sekarang pun penjara dah gunakan cara Islam. Dia pakai rawatan kecil. Tak tahu, kata ada setengah penjara tu masih guna rawatan besar tu. Itu kalau ada undang-undang itu, kalau boleh diusahakan, maksudnya kalau sebatan tu tak kurang daripada 100 sebatan contohnya kan. Bukan tak letak atas nama undang-undang hudud pun tak apa. Faham tak? Undang-undang syariah saja. Tak kurang daripada 100 sebatan, tidak kurang daripada 100,000 denda, tak kurang daripada 100 tahun penjara. Okey. Tujuan dia apa? Contoh kalau seorang tidak membayar nafkah. Tak bayar nafkah kan? Dia berhutang dari isteri dia 20,000. Tapi mahkamah syariah peruntukannya hanya 3,000 saja. Faham tak? Jadi suami dia boleh lagi. Dia boleh minta dibicarakan di mahkamah syariah. Sebab semua syariah hanya mampu denda dia 103,000 saja boleh tinggi. Sedangkan dia tak bayar nafkah 20,000. Okey, faham tak? Tapi kalau kita ada undang-undang yang untuk Islam ni 100,000 tak kurang 1,000, dia tak mesti 100,000. Faham tak? Tapi hakim tu boleh pilih lah. Kalau dia suami tu tak bayar nafkah sebanyak 20,000, jadi hakim tu akan berjatuhkan hukuman je, bayar balik 20,000. Tapi kita tak ada benda tu. Jadi itu maksudnya peruntukan kita ada tak banyak. Tak banyak Okey. Okey, untuk malam ni kemudiannya jima, keluar air mani, ketiga lah mati. Mati juga wajib dia mandikan. Cuma nak ingatkan orang mati ni dia tak batal wuduk
isteri dia tium suami meninggal, suami kecup isteri meninggal, tak membatalkan wuduk, sebab yang membatalkan wuduk hanya orang hidup saja. Faham tak? Orang yang hidup saja yang membatalkan wuduk. Itu tiga. Tiga yang termasuklah juga yang mandi haid. Okey, mandi haid, nifas, yang dia 6 semua kan, dia ada 6 semua. Okey. 3 jima, keluar mani dan mati. 3 lagi termasuk mandi haid, mandi nifas dan juga mandi wiladah. Setengah pendapat kata cukup sekali mandi saja, mandi nifas saja. Mana apabila darahnya kering, tak, nifas tu kering, maka masa tu bolehlah dia mandi kan. Jadi dia tak masuk dengan mandi wiladah. Wiladah ni sepah beranak lah. Kalau nak buat mandi wiladah pun boleh, sepalih anak berapa hari tu kan. Okey, boleh mandi untuk dia sepena dia beranak lah. Okey, tapi tak boleh sembahyang lagi sebab darah nifas tak kering lagi. Okay. Jadi bila selesai nifas tu barulah dia boleh mandi untuk kali kedua selepas dia beranak. Okay. Jadi 3 kali lah. Sebab saya ada dengar-dengar ceramah-ceramah juga. Setengah kata sekali saja. Ada setengah sekali, ada kata 2 kali. Ada kata mana ada 2 kali, sekali aja begitu. Tapi saya nak kabarnya dalam kitab ni kabar ada 3 kali lah. Sebalah tu. Saya nak kabar kitab yang kita baca sekarang ni lah. Saya dah ulang semua. Kitab kita guna kitab Jaiz punya. Kalau tuan tak setuju, mahu ke Jaiz lah, jangan mahu ke saya. Faham tak? Kalau tuan-tuan dengar ceramah lain kata sekali, tiba-tiba Ustaz Awal kata 2 kali lepas beranak, jangan mahu saya, mahu ke Jaiz lah. Komplain kerja apa ni, guna kitab ni gini. Ada ni kitab ni. Faham tak? Okay. Jadi tak apa, kita belajar, kita boleh dengar kan, kita boleh guna, kita belajar. Lepas kita belajar kan, ada tukang ajar, bukan kita baca sendiri. Betul tak? Okey, itu penting yang sebut tu lah. Dan ini bermula dengan mandi sunat. Yang pertama, mandi sunat itu bermula, mandi sunat itu amat banyak dia kata. Sesetengah daripadanya mandi Jumaat bagi orang yang berkendak hadir Jumaat. Maksudnya kita nak ke Jumaat tu, kita niat saja aku sunat mandi Jumaat. Kalau tak niat tak jadi. Jadi kalau kita niat untuk solat Jumaat tu, ke Jumaat tu, makna kita boleh pahala. Gitu. Macam kalau kita makan nasi, masa kerana nak ibadat dapat pahala. Tapi kalau makan nasi kerana sekadar nak ke darah dia, nak makan kenyang perut dia, tak boleh pahala. Macam tu. Nak boleh pahala mudah saja. Kita niat kerana Allah, boleh pahala. Kan? Hatta kita balik kampung kerana nak ziarah, ibu bapa dapat pahala. Tapi kalau balik kerana nak makan buah-buahan, tak dapatlah pahala. Kan? Tak niat ziarah, kita niat ziarah lah sebab sunat ziarah ni. Makan buah tak perlu balik kampung. Jadi kalau kena pada niat kita, dapat pahala. Okay. Dan pahala-pahala inilah yang boleh membersihkan dosa-dosa kecil tu. Saya sebut selalu, jangan buat dosa besar. Jangan buat dosa besar. Dosa besar ni tidak terampun selagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kalau kita melakukan dosa-dosa besar, akan mendapat kemurkaan Allah. Itu. Kalau dosa kecil tu Allah maafkan je. Jadi kalau kita buat amalan, tak apalah. Okey. Insya-Allah, mudah-mudahan. Dan awal masuk waktunya daripada fajar Shadiq. Bila masuk waktu Shadiq tu, sebelum subuh kan, sunat juga. Di awal fajar tu, niat fajar untuk solat subuh. Niat juga. Kerana nak solat subuh. Jadi Nabi SAW bila bangun tidur malam, dia akan mandi. Okey, sunat. Kerana itu mandi ni sunat. Bila bangun tidur, sunat mandi. Nak datang surau kan, jadi kita berseri saja dengan pakaian wangian saja. Jadi tak ada badan kita berbau. Bangun pagi main surau kan. Pak sunat datang surau pula pakai wangi-wangian. Jadi sunat mandi. Maksudnya kalau bangun awal sikitlah. Jangan banyaklah kelebihan ni. Kalau kita mengawal kan sebelum waktu subuh tu kan, setengah jam awal tak apa.
dah masa tu. Kalau tak mampu 1 jam awal kan, setengah jam awal pun okey dah. Kan? Jadi fasa syidik tu maksudnya subuh lah tu. Dia ada fajar kazib. Okey, kerana tu dia ada 2 azan ya. Kalau kita nak buat 2 azan boleh. Boleh khabar ke kampung ni, okey kita nak buat 2 kali azan kata. Jangan kejut lah. Macam tu. Jadi dia sejam sebelum subuh kita boleh buat azan sekali. Azan pertama tu untuk gerak daripada orang tidur. Dia lebih afdal dan lebih daripada kita pasang Quran. Kadang-kadang pasang Quran pun tidur juga. Dia pasangnya Quran kat surau tu, masjid, dia pun tidur dalam bilik tu kan. Dia mari atas surau masjid, dia pasang je. Dia pun tak dengar. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila kita pasang Quran, tujuan untuk dengar. Kerana tu tak ada afdal kita pasang Quran sebelum subuh. Sebab siapa nak dengar? Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran tu dibaca, maka kita kena diam dan dengar. Sekarang ni kita diam je, dengar tak? Diam sebab tidur. Kan? Mana kita dengar? Kedua, mengganggu. Dia tak boleh sebab tak ada syariat pun begitu. Ngaji tu bagus. Bagus ngaji. Tapi dia tak disyariatkan. Yang disyariatkan ialah pertama kita boleh azan pertama. Sejam sebelum subuh tu azan. Tujuan untuk gerak orang bangun. Tak bangun tak apa lah. Sebab azan ni berapa minit je. Faham tak? Tak mengganggu sangat lah. Tak mengganggu sebab dia azan sekejap. Dah. Kalau nak buat boleh. Ada syariat ada boleh. Mereka nak tak tahu lah komplain. Kau kita suka je azan kan. Macam tu. Bangun tak bangun kedua. Tapi azan ada. Jadi itu dipanggil azam kazib, dia panggil azam bohong. Okay. Lepas tu bila terbit fajar sidik, bermulanya waktu subuh, itulah azam betul. Itu cara boleh buat, tak salah. Kalau rasa risau, boleh dapatkan nasihat daripada Jabatan Agama. Kan? Takut Jabatan Agama kena minta izin dulu contohnya. Biar dia keluar surat kalau kita nak buat. Sebab cerita dia pernah berlaku tahu. Masjid Istiqamah saya Nazir masa tu. Saya pernah tegar lah sebab dia pasang kuat sangat baca Quran tu sebelum subuh. Kuat sangat pasang. Jadi saya tegar lah. Sebenarnya tak ada syariat sebenarnya nak pasang subuh Quran ni sebab tak ada dengar. Jadi dia ni sukalah pagi-pagi dia buka masjid semua kan dia pasang Quran tu. Jadi masa saya tegar tu adalah orang tak setuju. Tak apalah ustaz ni. Kan? Tak suka pasang Quran. Kan? Tak suka. Jadi saya tu tak apalah. Walaupun kita nazir, tapi bukan kita berkuasa sangat nazir pun. Faham tak? Kalau benda yang maksiat boleh kita keras, bertegas kan. Kalau benda-benda macam tu tak apalah, kita tegur je. Tapi nak khabarnya tuan-tuan, apa berlaku? Ada orang datang masjid serang sahabat kita tu. Siap bawa kayu di masjid. Saya kata tak apalah, saya diam je lah. Saya dah tegar banyak kali dah. Memanglah Majlis Istiqamah tu kuat. Kalau kan rumah dekat-dekat situ kan, kadang anak baru lahir apa semua, macam tu. Pasang sejam tu. Rumah saya tu dekat 1 km pun boleh dengar suara mengaji tu. Jadi saya tegar lah, kuat sangat. Kalau saya kata kalau nak pasang pun pasanglah dah 10 minit akhir sebelum subuh kan. Okey sikit. Tapi kalau awal sangat pukul 5 pagi dah pasang ngaji. Jadi itulah. Jadi berlakulah peristiwa itu. Jadi saya diam je lah. Akhirnya dia pun tak pasang. Jadi bukan sekadar dia tak pasang, mengaji tu masjid pun tak datang. Dah takut tak. Jadi wallahu a'lam lah. Okay. Berkekalan hingga putus asa ia daripada perbuatan Jumaat dan awal masuk waktunya dari fajar sidik. Berkekalan hingga putus asa ia daripada perbuat Jumaat. Maksudnya kita mandi Jumaat itu bagi orang yang berkendak dari Jumaat. Tapi dia awal masuk waktunya daripada fajar. Maksudnya
sunat untuk mandi Jumaat tu bermula masuk fardhu siddiq tu. Bermula masuk fardhu siddiq tu kita dah boleh niat. Lepas subuh tu kita boleh niat dah. Ataupun mandi fajar siddiq tu kita dah boleh niat dah. Untuk mandi Jumaat kadang. Mana kau tahu kita nak pergi kerja lah. Pergi kerja dah boleh tak mandi kat pejabat dah boleh. Jadi apa yang kita boleh buat, kita niat awal lagi. Pagi-pagi tu kan, kalau tak mandi junub lah kan, awal tu kita mandi sunat Jumaat. Jadi kita pergi kerja dan kadang dapat pahala lah mandi pagi tu. Sebab kita tak kesempatan nak mandi kat pejabat dah. Sampailah kepada waktu Jumaat lah. Itu waktu dia. Dan tempoh tu kita boleh mandi dah, boleh buat sunat Jumaat tu, mandi Jumaat. Dan afdal tak kala habis hendak pergi, kalau paling afdalnya dekat Jumaat tu mandi. Tu paling afdal lah. Tapi kalau kita tak ada masa, contohnya nak dapat agak sunat mandi ni ustaz, okey boleh buat. Masuk waktu subuh tu boleh buat dah. Dan mandi 2 hari raya fitrah dan adha, raya haji dan raya puasa. Sunat sebelum pergi sembahyang kita sunat mandi. Sunat mandi dan sunat makan sedikit. Jangan pergi solat raya dan kadang perut kosong. Ya, sunat makan sedikit di waktu pagi bersama keluarga, itu sunat. Dengan mandi waktu pagi untuk solat raya dan pakai bau-bauan wangi-wangian. Sama ada berkehendak hadir atau tiada. Sama nak pergi sembahyang atau tidak, sunat mandi. Maknanya bagi yang tak boleh solat, terutama para perempuan, dia boleh mandi sunat hari raya. Dan sanakan bahawa kalau kita buat sunat raya, kita boleh sediakan tempat untuk muslimat yang tak boleh solat kat luar. Sebab solat hari raya ni dia setahun sekali je berlaku. Dan di antara doa yang mustajab itu pada 2 hari raya tu. Jadi setengah masjid dia buat kemah. Jadi kemah tu bolehlah orang yang tak solat dia berada di situ. Dia berada di luar kawasan surau atau masjid. Dia boleh buat macam tu. Kalau kita kat bawah tu kan boleh letak macam tu. Kemah tu masjid ni, surau ni, kat keluar ada ruang kita kan, tu boleh buat. Apotika pada orang tak solat duduk kat situ. Jadi dia boleh dengar khutbah dan dia boleh berdoa juga ketika doa antara 2 khutbah tu. Jadi kita beri manfaat kepada muslimat yang tak boleh solat. Sama ada dah ada atau tiada, dan masuk waktunya dengan setengah malam dan keluar waktunya dengan jatuh matahari, dan afdalnya kebenaran dari fajar. Maksudnya dia dah bermula tu setengah malam tu boleh dah. Dia sebut kat subuh. Dia sebut sini atau dan masuk waktunya dengan setengah malam. Semalam tu boleh dah begitu. Ada orang setengah boleh juga. Maksudnya kalau dia orang jenis jual kat pasar tu kan, dia boleh mandi dah Jumaat tu. Tapi biasa orang meniaga kat pasar, dia mandi sekali lagi. Faham tak? Dan keluar waktunya dengan jatuh matahari. Jatuh matahari, temari tu gelincir jatuh petang lah. Jatuh dengan gelincir, tengah hari gelincir, petang jatuhlah. Dan afdalnya kemudian daripada fajar. Lepas fajar tu, fajar siddiq tadi, kemudian daripada itu afdal. Dan paling afdal disebut tadi dekat dengan solat Jumaat. Ini untuk solat raya. Ini untuk solat raya. Bukan solat Jumaat tadi, lain. Ini untuk solat raya. Jadi solat rayanya dia kata masuk waktu ni tengah malam, malam raya tu, malam raya tu. Okey. Kalau tadi yang Jumaat tu bermula masuk fajar kan. Dah afdalnya dekat Jumaat. Yang ni dah, ni lain sikit. Yang ni bermula sunat mandi raya tu malam tu. Setengah malam. Okey, dan keluarnya dengan jatuh matahari kan. Jatuh matahari tu terkeluarlah. Kan? Dan afdalnya kemudian daripada fajar. Sebab kan nak mandi raya kan. Mereka pagi, bukan tengah hari. Kan? Jadi biasanya solat raya kan selepas fajar kan. Lepas pagi pukul 8 masuk sembahyang dah. Bukan tengah hari. Jadi betul lah dia kata. Untuk solat raya ni sunat mandi afdalnya selepas solat subuh kan.
sebelum solat raya. Berbeza Jumaat tengah hari. Tu dia berbeza keadaan dia, afdal tidak afdal, waktu dengan tidak waktu, antara mandi untuk Jumaat dengan mandi hari raya. Ya. Okey. Dan mandi bagi sembahyang minta hujan. Sunat juga mandi untuk minta hujan. Sunat juga. Jarang kita buat solat minta hujan ni, jarang lah. Ke buat juga sini, tak ingat dah. Kalau solat gerhana ni selalu buat. Ada arahan daripada Aisyah, solat gerhana. Kat surau ni biasa buat dah solat gerhana. Tak buat. Boleh try. Dia solat gerhana ni macam solat raya juga, dia khutbahnya. Biasa dilakukan berlakunya gerhana tu. Masa waktu gerhana tu berlaku. Macam tu. Tapi kalau solat tu hujan, dia boleh buat, biasa dia buat waktu siang. Akan dikumpulkan setengah padang, ramai-ramai. Dia bawanya, kalau tak siap saya lah, dia bawa segala binatang-binatang semuanya. Solat di tengah padang itu untuk solat solat minta hujan. Dia ada khusyuk dan khusuf. Maka masuk waktunya bagi yang berkehendak sembahyang seorang diri dengan berkehendak sembahyang. Kalau untuk solat minta hujan ni boleh juga dilakukan seorang diri. Sebab hari terlalu panas contohnya kan, sampai kering kontang begitu, kita boleh buat solat untuk minta hujan. Dan bagi yang berkehendak berjemaah dengan berimpun manusia bagi sembahyang, dan keluar waktunya dan keluarnya daripada sembahyang. Waktu dia sebab dia solat minta hujan, dia tak tentu kat waktu. Nak buat pagi ke petang ke, malam tak lah. Biasa kau buat ketika naik matahari, kita panas tu, berkumpul. Maknanya waktu dia bermula kita solat, dan bila selesai solat minta hujan tu, selesai lah, habis waktu dia. Dia bukan ada waktu tu macam solat jenazah lah. Tak jenazah lah. Solat jenazah pun kita boleh buat seorang diri ataupun berjemaah pun boleh. Sama juga kalau kita solat istikharah ke, solat hajat kan, ada orang buat seorang diri, ada buat berjemaah. Dan dia dah ikut waktu juga kan. Kalau kita plan nak buat petang, habis solat hajat tu, habis lah. Macam tu. Waktu dia mengikut kadang kita nak buat waktu bila. Dan mandi bagi gerhana matahari. Tadi minta hujan, gerhana matahari pula. Gerhana bulan, gerhana matahari. Kan, minta hujan. Maka masuk waktunya dengan permulaan berubahnya dan keluar waktu dia cuaca yang sempurna. Saya sebut dah tadi. Untuk solat gerhana tu, tengok waktu dia, bila dia berlaku. Dan habisnya waktu, masa ketika adanya waktu dia, masa tu kita boleh buat solat gerhana matahari atau bulan. Mana kalau dah tak ada dah, habis dah gerhana tu, tak ada dah, habis lah, tak boleh buat lagi lah. Tunggu lagi lah, gerhana sekali lagi lah. Sebab dia ada time masa dia, dalam 40 minit dan setengah jam. Lepas tu kita kena timing betul-betul waktu dia tu. Dan biasa kalau gerhana matahari, gerhana bulan, malam lah bulan kan. Kadang matahari ni siang. Habis waktu dia berlaku gerhana tu, habis lah, tak boleh solat lah. Dan sunat juga mandi untuk gerhana. Dan mandi kerana membani mayat. Sebab mandi mayat, sunat mandi. Orang kata ada apa ni, ada apa namanya sebut, badi. Yalah badi ni, mungkin Allah alam lah. Saya pun terlibat jarang-jarang terlibat apa, masa arwah pak mertua dulu, masa arwah abang. Lepas tu baru ni mak pun terlibat juga, angkat dia macam tu lah. Jadi ada adik perempuan yang mandikan dia. Macam kita adik lelaki ni turun angkat lah jenazah tu dengan cucu-cucunya gitu lah. Jadi tak ada badi apa pun. Ya begini saja, mati ni tak ada apa, tak ada rasa apa. Saya dulu masa arwah isteri meninggal gitu,
kita risau, takut juga. Takut macam kita rasa macam dia ada juga. Tapi bila meninggal tu memang tak ada. Betul-betul tak ada. Tak ada rasa apa pun. Bermimpi pun tidak. Kita setengah kata macam kita ada, dia kata kalau tak bermimpi tu selamatlah dia begitu. Tapi tak ada kaitan pun. Cuma tak ada rasa apalah bila tidur balik, tak ada kita menginggar, tak ada. Cuma bezanya bila isteri tak ada ni, kita rasa kesorangan tu je. Kata sepala 3 bulan isteri meninggal, saya minta nak kahwin. Macam tu lah. Dan adik-beradik, minta adik-beradik lah. Adik-beradik setuju lah tu nak kahwin. Dengar lah tu, ada cari lah tu. Kata khabar adik kakak, khabar abang, kata nak kahwin lah. Setuju lah. Dah sehari, carilah dulu, jumpalah dulu. Dia orang carilah, bukan saya cari. Kan? Jadi sekarang isteri baru lah. Apa ni? Tuan kata kalau Rasulullah nak kahwin sekali seorang lagi lepas Khadijah meninggal. Saya begitu lah. Kahwin seorang lagi lepas isteri pertama meninggal. Boleh lah ikut sunnah Nabi kat situ lah. Ya. Okey. Kemudiannya dan mandi kerana menayah, dan mandi kafir apabila masuk Islam. Bila masuk Islam, orang kafir masuk Islam sunat mandi. Okay. Jika tiada berjunub ia di dalam kafirnya, atau tiada haid dan tiada nifas dan tiada wiladah. Mana kalau dia mandi junub, kalau berjunub dia kena mandi junub dulu lah. Jadi mandi junub ni dia dah sekali masuk kali sunat dah, tak perlu diulang lagi mandi sunat tu. Sebab mandi junub wajib tu dah masuk sekali mandi sunat. Okey, tak perlu lagi nanti jangan mandi sunat tak buat lagi. Tak payahlah. Bila berjunub, bagi orang murid Islam tu mandi junub je lah. Okey. Dan tiada wiladah, dan jika ada ia berhadas besar maka wajib mandinya. Saya sebut mandi. Tak perlulah mandi sunat. Kemudian daripada Islam pada kau asah. Pada asah, yang paling asah. Asah ni makna paling betul. Dia ada sahih, asah. Dia ada qila, ada pendapat lain gitu. Tapi kalau sebut asah ni dalam dia ada masyhur. Ada masyhur. Masyhur ni tak sepertinya asah. Masyhur ni yang biasa orang buat. Itu masyhur. Dia tak betul asah. Contoh, biasa orang solat tasbih. Solat tasbih ni sangat masyhur. Tapi hadis dia dhaif. Contoh. Sebab daripada rawi tu ada seorang yang tertinggal, yang terputus rawi dia. Ini di dalam kitab Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar Imam Nawawi disebut begitu. Okey. Tapi terkenal. Saudi pun buat, walaupun dia kata dia ni Saudi ni jenis apa Wahabi ni jenis, tetapi solat tasbih dia buat. Jadi kadang-kadang tak faham kat kita. Faham tak? Nak clear lah, macam cara kita kan. Nak clear lah. Kan? Kita ikut cara kita je lah. Kan? Jadi dia kefahaman dia gitu. Time dia kalau kita buat tak betul. Faham tak? Dia buat betul pula. Susah. Jadi nak balas semua. Kalau nak balas semua pakai amat tak habis. Faham tak? Nak bergaduh je orang gitu. Antara contoh nak bergaduh ni, bila sampai ke Saudi tu, dia sebar risalah-risalah dia kan. Dia kata kita tak betul, itu tak betul. Sebab tak payahlah. Kalau dia rasa mazhab dia betul, dia buat dengan mazhab dia. Tak payah kata orang lain tak betul. Faham tak? Jadi tu kalau satu contoh lah. Walaupun dhaif tapi masyhur orang buat. Okay. Ialah yang muktamad. Dan kata kilan gugur ia apabila Islam maka kau yang dhaif. Maksudnya kata kil gugur ia apabila Islam maka kau yang dhaif. Okay. Yang paling asah maksudnya dia ni ada setengah kilat tak perlu. Tak perlu pun dia mandi junub tu, tak perlu. Tapi yang paling asah kena. Tak perlu dia mandi sunat. Jadi kalau ikut sini kata gugurlah ia. Gugurlah ia makna hukum mandi junub tu tak payahlah. Maksudnya dia mandi sunat dulu. Gitu. Okey.
Dan mandi orang yang siuman daripada gila. Gila, sedar, siuman balik, itu sunat mandi. Atau pitam juga sunat mandi. Jika tiada berjunuk macam tadi lah. Kalau pitam, lupa tadi saya berjunuk, saya saya ada junuk, kena tanya dulu. Tapi jaranglah orang tu. Tapi tak takut dia gila tengah malam kan. Lepas dia jimat, dia gila. Tak sudah sekejap kan. Mana kita tahu tak. Tapi kalau tak ada kaitan dengan jimat dan sebagainya, mandi sunat lah. Kalau dia jimat sebelum gila tadi, dia kena mandi wajib je lah. Dan jika ia, maka wajib mandi. Dan mandi tak kala berkendak ihram haji. Ihram haji pun sunat mandi. Kemajang kita dah ada pengalaman ke Mekah. Ataupun kalau ada buat khusus haji sini, pergi ikut. Kau free tu, pergi tengok, belajar kan. Walaupun tak pergi lagi haji kan, itu ilmu juga, faham tak? Atau umrah, atau keduanya, atau ihram mutlak. Maka masuk waktunya tak kala berkendak ihram. Dan sebab nak pakai ihram tu lah sunat mandi. Tak mandi pun tak apa. Sebab yang wajibnya niat tu, ihram tu wajib. Tu wajib. Tapi kita ni hak sunat tu kita nak rebut. Nak rebut sunat tu lah. Lagipun jarang kita pakai ihram ni, melainkan nak buat haji umrah saja. Lagi jadi kalau kita tak ambil pula nak mandi sunat, bila lagi? Faham tak? Nak balik Malaysia tak boleh pula buat mandi sunat ihram. Jadi kita buatlah masa ke sana. Jangan buat tak apa sunat je, duduk relax lepas tu tidur je lah. Boleh, tapi peluangnya bukan sekali, kan tak? Bukan selalu, itu je. Dengan penatnya kita semua kan. Jadi kita ambil peluang kat situ. Dah nak pergi buat umrah haji kan, nak buat ibadat. Setiap fikir kerja dah kan. Contoh kalau kita buat haji kan, selesa buat haji kan, tak fikir apa kan, tak serabut dengan orang, tak serabut dengan arahan orang, tak serabut dengan kerja tak siap lagi kan. Kita betul-betul lepas perasaan kita tu, tak ada kaitan, hati kita ni tak ada dengan dunia, tak ada, kita buang. Malah nak fikir apa. Lepas tu duduk sekali dengan jemaah orang yang baik-baik. Ya Allah, tu kata tetamu Tuan, Tuyufur Rahman ni, orang yang baik-baik. Betul lah orang pergi Mekah ni orang baik-baik lah. Tak macam tak jumpa orang baik tu kat Malaysia. Itu kat situ orang baik je. Contohnya tak marah, tak apa, baik, bantu-membantu, tak ada bersungguh apa. Kita suka hati sungguh. Mana tak ada berdosa kita dengan dia orang. Tak ada bila dah sakit hati, tak ada. Ada juga jenis mulut celupa pun ada. Yang main kat muka ni ada macam itu. Tapi saya pun gitu, alhamdulillah, duduk sebilik. Memang jadi adik-beradik, apa ni berkawan. Ada grup pula. Geng-geng itu. Ini ada, kita panggil ni Balong, ini adik bongsu, ini Angah. Ada pula nama-nama tu. Sampai sekarang ada grup ni. Saya pergi tahun 2019 lepas, sebelum Covid. Dan tiada farku. Farku ni maknanya perbezaan. Ni kita ni kena pandang syarat jugalah, baca sendiri. Cecah berubah lah. Faham tak? Sebenarnya ada kitab yang lebih mudah pada ni, contohnya. Tapi saya pun malah nak besar sangat kan. Bila jaiz kita, tapi kita ni memang penuh ilmu lah. Padat begitu lah. Dengan payahnya ni nak faham tu, itu. Dan tiada farku pada mandi antara yang balik dan lainnya. Tak ada beza antara orang balik dengan tak balik. Budak-budak, kanak-kanak. Dan lain-lainnya, dan laki-laki atau perempuan atau saya, hamba, dan yang merdeka, dan yang gila, dan yang berakal, dan yang suci, dan yang haid, dan yang nifas. Sama je, tak ada beza. Maka jika tiada dapat yang berkehendak ihram, akan air tayamun ia. Kalau tak boleh ada mandi, tayamun lah. Tayamun ni biasa sama je. Nak berjunub pun itu caranya. Nak mandi sunat pun itu caranya. Nak mandi junub pun itu caranya. Kalau nak mandi jenazah itu caranya. Cara macam mana? Sama je. Tayamun. Nak mandi junub ke, nak mandi wajib, nak mandi jenazah ke,
Yang kita lepas kita belajar kan, orang yang tak sampai air dia kan. Jadi kalau kita air tak sampai, kita tak boleh solat jenazah dia. Untuk jadikan boleh solat jenazah, kita tayamum dia sebab ada tempat tak sampai. Cari sama saja. Tayamum ni sama. Itu tangan, muka dulu kan, ambil tapak. Kalau mayat kalau kita lah, sapu je, kebas, lepas tu tekan part lain. Macam-macam itu je. Mandi ke apa ke, itu cara. Tak payah pasal kaki, pasal apa, itu je cara dia. Faham tak? Bila sebut tayamum, itu je cara dia. Boleh, Imam. Maka jika tiada dapat ia berkenaan ihram akan ada tayamum, maka diniat akan tayamum ganti daripada mandi sunat ihram. Sama kat kalau nak mandi jenazah kan, air tak sampai, niat untuk ganti kepada mandi jenazah tadi. Kalau kita kalau mandi tak rata, tak boleh solat jenazah. Gitu. Yang anda kata berlaku begitu, air ada kesulitan berlaku, kita tayamum saja. Bila tayamum, bolehlah solat jenazah tu. Kalau tak tahu, pakai semayang je. Atau nak belajar. Dan mandi kerana masuk Mekah bagi orang yang ihram dan bagi yang halal. Yang halal ni dia pakai, dia tahallul lah. Ihram dia tahallul, itu jadi halal lah. Okey. Halal tu maksudnya halal bila kita ihram, dia haram bermesra dengan isteri dia kan. Halal tu maksudnya dia boleh bermesra isteri dia lah. Itu maksudnya. Maka sunat mandi pada Telaga Zitua. Ini tu tempat. Saya tak nak pergi. Nama apa Zitua? Kalau pergi sekali lagi, insya-Allah cuba cari Zitua kat mana ni. Dan mandi kerana hendak wukuf di Arafah. Sunat mandi juga. Tapi kat Arafah ni boleh mandi. Boleh. Tahun saya tu okey, boleh je, tandas cukup. Alhamdulillah. Cerita-cerita yang tak lancar tu alhamdulillah saya tak ada. Cuma masa saya pergi tu, dugaan saya isteri saya lah. Isteri saya sakit lama dah. Dia daripada SLE, lepas tu jadi radang paru-paru, dan dia meninggal aku pun sebab paru-paru. Jadi masa saya bawa dia tu, memang saya tolak dia kursi roda lah. Dia bukan tak boleh jalan langsung, tapi kalau dia jalan sakit lah. Jadi saya tolak dia daripada Malaysia ni kan, daripada airport tolak sampai flight semua, tolak turun flight semua, sampailah. Dalam 20 hari tu sekali saja dia nak berjalan kaki. Saya dah larang dia, jangan, nanti sakit. Dia segan sebab tengok makcik-makcik tua pun jalan kaki. Dia muda lagi kan, 48 tahun. Dia muda lagi. Jadi dia segan. Masa tu 45, 46 saya pergi Mekah tu. Dia meninggal 48. Jadi dia segan tengok makcik jalan laju, gagah makcik, dia segan nak jalan kaki juga. Saya kata tak apalah, nak jalankan je. Jalannya sakit. Lepas tu tak jalan lagi. Saya tolak mana-mana lah. Naik pergi mana-mana. Saya tolak je. Cuma masa kat Mekah tu saya sewa hotel dekat-dekat. Sebab musuh masuk musim haji tu, hotelnya murah lagi. Dalam 18 hari juga saya sempat sewa. Mula-mula saya tempah dekat Malaysia ni sebulan hotel tu kan, tapi sampai sana hotel tu agak jauh. Sama dekat dengan maktab yang kita duduk tu. Jadi kebetulan pula dia batas sendiri sebab mungkin ramai orang kan, sebab tempah tak bayar lagi. Jadi masa tu saya pun plan lain. Jadi saya pun banyaklah sewa hotel yang berdekatan masa tu. Saya sewa pun sebab isteri saya lah, dia tak sihat kan. Tapi saya memang, saya pergi waktu ke masjid, saya pergi waktu petang, maghrib. Saya pergi waktu maghrib, solat maghrib dan berakhir dengan subuh. Maknanya saya tidur dekat situ. Kalau saya tak sewa hotel pun, saya tidur dekat dalam masjid. Mula awal saya pergi sebab saya ni antara yang tak awal pergi Mekah tu, kapal hari yang kedua. Kapal yang keempat hari kedua. Dia setiap hari tu dua kapal kan pergi. Saya hari kedua, tapi kapal yang keempat. Jadi kita pergi tu lengah semua orang.
Masa kita hafal tu boleh tidur dalam masjid. Daripada mula tidur dalam masjid sampailah terpaksa tidur kat dataran tu. Daripada mula dia bagi tidur sampai dia tak bagi tidur. Jadi saya tidur kat dataran tu. Jadi amalan saya nya maghrib, saya solat maghrib sana, maghrib isyak, subuh pun saya balik. Macam tu. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Pada saya pergi tahun tu, alhamdulillah Allah bagi mudahlah. Alhamdulillah lah ya. Jadi waktu kita nak ya, dekat Arafahnya makan mudah. Tak adalah kata nak mandi susah ke apa tak. Jadi pada Arafah tu boleh mandi, tandas pun banyak. Okey. Dan masuk waktunya dengan naik fajar. Okey, naik fajar ni apa dia? Dan mandi kan hendak wukuf. Wukuf kan di Arafah kan, dia ada masa dia. Kan? Dan masuk waktunya dengan naik fajar, macam tadi juga fajar kan, macam solat Jumaat juga. Dan afdalnya kemudian daripada gelincir matahari. Sebab Arafah ni dia selepas gelincir matahari tu. Maknanya kena sampai dekat Arafah sebelum gelincir matahari. Kalau jatuh sebelum gelincir matahari, kena bayar dam. Ataupun kena balik bayar dam, kena datang semula. Pernah berlaku dulu. Saya tak tahulah apa penyelesaian dia. Masa dulu tahun berapa, jemaah kita tak sampai ke Arafah sebab jam. Kalau andainya berlaku begitu tuan-tuan turun daripada bas tu jalan kaki. Kalau jika berlaku begitu. Okey, ingat tapi Tambah Haji dah sedia macam tu. Kalau berlaku, kalau tidak buat apa, tuan-tuan kena jalan kaki. Masa tu berlaku jam, tak turun, gelincir matahari. Memang ramai lah yang kena. Wallahualam, saya tak tahu, saya tak tahu nak sebut kat sini. Jadi dia nak apa, gelincir matahari kan, sebab nak masuk waktu Arafah tu. Kerana itu sekarang ni Tambah Haji pergi Arafah sehari sebelum. Jadi gitu di situ dah. Saya sebelum. Sabar je tuan-tuan, tak ada masalah. Jangan pergi ke macam-macam itu tak. Tuan-tuan pergi haji tu dengan 10,000 tuan-tuan, tak cakap apa lah. Zik mulut je. Tak ada masalah apa pun. Pada saya lah perfect. Pada saya lah. Saya tak fikir pun apa masalah kat Mekah tu. Dengan 10,000 tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji 50 hari. Saya tak tutup mulut je. Pada saya tak ada sedikit pun apa yang Tambah Haji buat tu salah, tak ada. Pada saya. Kita pergi mulut saja. Dengan 10,000. Bukan 30,000 tuan-tuan. Dan masuk waktunya dengan naik fajar. Dan masuk mandi Arafah tu lah. Naik fajar, masuk fajar tu subuh tu kan. Itu bermulanya sunat mandi Arafah. Dan afdalnya kemudian itu daripada gelincir matahari. Kita itu masuk waktu Arafah tu lah. Dan mandi ia pada Nimrah, pada tempat daripada Nimrah. Dan mandi kerana mambik pada Muzdalifah. Muzdalifah malam lepas Arafah, bila dia macam tadi kan, dah berkikir nak bertolak petang tu, lepas asar tu bergerak dah ke Muzdalifah. Ada bah datang ambil, kita pun tidur kat situ. Bermalam saja. Bermalam ni 1/3 malam dah cukup. Kan, lepas 1/3 malam kita nak bergerak ke Mina pula. Sabar je, tunggu je, tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Tak payah fikir-fikir apa, ikut je, follow je. Kan? Itu mampir di Muzdalifah tu sebelum ke Mina. Dan mandi kerana melontar jamrah. Ni Mina ni, jamrah ni Mina ni. Sebelum nak melontar tu, kita lepas mabit di Muzdalifah 1/3 malam tu, mana selepas 12 malam ke atas tu dah boleh dah. Sebab dia paling kurang 1/3 malam. Jadi bergerak ke Mina. Bila ke Mina tu, tak perlulah kita melontar segera, relax dulu. Sebab dia hari tasyrik kan, 3 hari tasyrik. Okay. Melontar 3 hari tasyrik. Tak boleh pagi, tengah hari, tak hari, petang, tak boleh malam. Relax je lah. Nak gaduh gimana? Tenang je buat haji. Doa je banyak, ya Allah, mudah ya Allah, rezeki saja tu. Ingat tu je. Tak fikir lain. Faham tak? Jangan fikir susah dah makan, susah dah yang tak yang. Makan Maggi lah apa, tak ada. Makan cukup. Tak habis makan tuan-tuan. Tak fikir benda tu. Faham tak? Kita fikir ibadat je. Faham tak? Jadi bila kita fikir ibadat, Allah bagi tenang saja. Mudah-mudah saja. Ya.
Dan mandi kerana melontar jamrah ada 3 hari tu. Hari pertama, hari 2, 3. Tapi kita boleh buat 2 hari pun boleh buat. Dia pergi nafas awal. Saya antara yang diarahkan buat nafas awal. Strategi macam tu tentang beri bolok dekat sibuk dekat apa ni, jam dekat jamrah tu. Tapi sekarang mudah tuan-tuan. Macam tak ada orang, itu je. Pergi jamrah. Dia ada 3 tempat ula, wusta dan jamrah kubra tu, jamrah Aqabah tu. Kan? Mudah saja. Sabar, gitu. Ingat sabar. Sabar ni tak dapat sabar, melainkan kita minta dengan Tuhan lah. Faham tak? Sebelum nak berangkat tu, solat ajadah ni, tak Isya ni, ya Allah mudahkan aku. Mesti ada cubaan sikit-sikit tu ada. Abaikan saja. Jamrah, menonton jamrah yang 3 pada hari tasyrik tu. 3 hari. 11, 12, 13. Jadi kita ikut arahan. Kalau jamaah je kata boleh buat 2 nafas awal, buat nafas awal lah. Macam arahan pada saya, guru-guru saya lah awal tadi. Maka mandi ya bagi melontar tiap hari raya tu. Dekat Mina tu boleh mandi kan. Mandi kat situ. Mandi je. Kalau tak ada air tak apa, sunat je. Tapi boleh mandi. Maka tiada sunat mandi bagi melontar jamrah Aqabah pada hari nahar, kerana hampir masa hari pertama tu. Sebab dah baru mandi sunat kan. Jadi tak sunat lagi lah. Pada sebab di depan Muzdalifah tu kan, tu melontar kan. Jadi selepas Muzdalifah tu tak disunatkan untuk kita mandi, sebab kita baru mandi. Macam tu. Tapi mudah je tuan, kat Mina tu mandi je saja. Dia sempit je tuan. Tempat duduk pepek-pepek itu je. Sabar je dekat apa ni, Arafah sekejap saja. 2 hari pun sabar tidur kan. Dekat Mina tu lagi sempit. Kan, kepek tu. Sabar je. Faham tak? Tak ada masalah apa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.